A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. Hari ini kita tadabbur surah Al-Jumu'ah. Sambung ayat yang ke-9. Sebelum tu cuba kita tengok ayat-ayat yang lepas dan antara pengajarannya. Dalam ayat lepas sebenarnya Allah nak menceritakan tentang manusia itu menjadi mulia dengan kitab Allah dan manusia menjadi mulia juga disebabkan kitab Allah. Manusia menjadi hina juga disebabkan kitab Allah. Nabi sebut dalam satu hadis, yarfa'ullahu aqwaman bihadzal kitab wa yada'u bihi. Maksudnya Allah mengangkat sesuatu kaum dengan kitab ini dan Allah juga merendahkan, menghina sesuatu kaum dengan kitab ini juga. Jadi Yahudi menjadi mulia sebab dia diberi kitab Taurat dan mereka beramal, dan Yahudi juga menjadi tercela, menjadi hina sebab dengan kitab Taurat juga, iaitu mereka tidak beramal dengannya, sehingga Allah umpamakan mereka tidak lebih tidak kurang hanya seperti keldai. Maka pengajaran paling besar juga untuk kita ialah bukan semestinya orang yang ada kitab Al-Quran akan sentiasa menjadi mulia. Bahkan dengan kitab Al-Quran juga penyebab untuk mereka dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala bila mereka merendahkan kedudukan Al-Quran. Bila mereka hanya setakat membaca, setakat khatam, setakat menghafalnya sahaja, maka mereka sebenarnya telah merendahkan nilai Al-Quran dan Allah Subhanahu Wa Taala di sisi mereka. Maka Allah akan merendahkan mereka-mereka yang merendahkan Al-Quran dalam hidup mereka. Kemudian Allah bagi tahu antara dakwaan orang Yahudi, walaupun dia beri kitab tapi mereka suka perasan, suka mendakwa. Antaranya mereka mendakwa mereka adalah ahli syurga, mereka adalah kaum yang terbaik, sya'bullahil mukhtar, bangsa pilihan Allah. Itu perangai buruk manusia, iaitu perasan, menyangka bahawa mereka adalah orang yang ataupun kaum yang terbaik. Maka dalam ayat yang lepas juga Allah bagi tahu semua itu adalah dakwaan ataupun angan-angan yang kosong. Buktinya bila Allah cabar mereka supaya mati sekarang, supaya mereka mendapat tempat yang terbaik di syurga sebagaimana dakwah mereka, tapi terbukti mereka tidak ingin mati. Bahkan Allah sebut kalau boleh mereka nak hidup selama-lamanya. Kenapa? Bima kasabat aidihim, dengan sebab dosa-dosa mereka yang mereka cukup yakin kalau mereka mati dalam keadaan berdosa, mereka bukan saja tak masuk syurga tapi akan masuk neraka dan kekal. Jadi antara pengajaran untuk kita ialah orang beriman kena sentiasa bersedia untuk mati dan kena suka mati. Sebab mati adalah satu proses untuk mendapat tempat yang lagi baik, lagi tenang dan kekal abadi. Satu proses untuk menjumpa kekasih, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita tak suka mati, punca utamanya ialah sebab dosa. Yahudi takut mati sebab dosa. Jadi dengan sebab dosa mereka yakin kalau mati mereka akan masuk neraka. Jadi sesiapa yang takut mati, sesiapa yang bercita-cita nak hidup lama kat dunia,
Biasanya disebabkan oleh dosa mereka sendiri. Okey. Kemudian habis kita sambung ayat yang ke-9. Ayat ke-9 ialah berkenaan dengan Jumaat, solat Jumaat. Yang mana surah ini dinamakan surah Al-Jumu'ah. Surah ini dinamakan surah Al-Jumu'ah. Solat Jumaat ni yang pertama dilakukan oleh Mus'ab bin Umair. Pendakwah yang pertama, duta Islam yang pertama yang diutuskan oleh Rasulullah ke Madinah. Mus'ab bin Umair berkumpul bersama As-Sa'ad bin Zurarah, seorang pembesar, seorang pemimpin di Madinah yang telah memeluk Islam. Dia solat Jumaat yang pertama di Madinah. Katanya lebih kurang 12 orang. Dan solat Jumaat yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah ialah ketika di Quba, sebelum sampai ke Masjid Nabawi. Jadi masjid yang pertama dibina ialah masjid di Quba, dan disitulah Nabi solat Jumaat yang pertama. Okey, hari Jumaat. Kenapa dinamakan Al-Jumu'ah? Sebutan yang betul ialah Jumu'at. Tapi orang Melayu sebut Jumaat. Yaumil Jumu'ati. Mim berbaris depan, bukan berbaris mati. Bukan Jum'ah. Yang betul ialah Jumu'ah. Mim berbaris depan. Jadi dia daripada perkataan Al-Jam'u. Al-Jam'u makna dia himpun. Al-Jam'u makna dia himpun. Sebagaimana kita himpun salat, dua salat di satu waktu, maka dipanggil salat itu salat jamak, sebab dia menghimpun. Himpun apa ni? Sebab hari itu semua lelaki yang beriman, yang akil, yang baligh berkumpul untuk salat Jumaat. Maka daripada perkataan jam'u, iaitu kumpul, hari Jumaat itu dinamakan hari Jumaat sebab hari itu berkumpul semua lelaki-lelaki yang beriman, yang akil dan baligh untuk mendirikan salat Jumaat. Kenapa hari Jumaat dipilih untuk berkumpul bukan hari lain? Sebabnya hari itu adalah hari yang hari terakhir Allah mencipta segala makhluknya. Penciptaan Allah terhadap makhluk bermula hari Ahad. Semuanya 6 hari. Permulaannya pada hari Ahad, kemudian berakhir pada hari Jumaat. Maka sebab itu Allah pilih hari Jumaat, iaitu hari terakhir ciptaan makhluk, sebagai hari yang paling mulia. Hari yang paling mulia. Dalam satu hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, kata sabda Nabi SAW, nahnul akhirun as-sabiqun. Kata Nabi, kami adalah orang yang terakhir, iaitu umat yang terakhir. Tapi as-sabiqun, bila di akhirat kami umat yang terdahulu akan masuk syurga. As-sabiquna yaumal qiyamah. Di dunia, umat Nabi Muhammad umat yang terakhir dibanding dengan umat-umat yang dahulu. Tapi bila di akhirat, umat Nabi Muhammad lah yang paling awal dan paling ke depan. Baida annahum utul kitab min qablina, sedangkan umat dahulu pun diberi kitab seperti kami, seperti kita. Summa inna hadza yaumuhum alladhi faradallahu alaihim fakhtalafu fihi. Kemudian hari Jumaat ni Allah telah wajibkan ke atas semua umat manusia untuk berkumpul untuk salat Jumaat. Fakhtalafu fihi. Tetapi umat manusia berselisih tentang hari Jumaat. Maka kata Nabi, fahadanallahu lahu. Allah pun beri hidayat kepada kami, pada kita, kepada orang beriman untuk mematuhi perintah Allah, iaitu berkumpul pada hari Jumaat.
Fannasu lana fihi taba'un, maka ramai yang ikut. Tetapi al-Yahud, orang Yahudi, dia tak nak. Dia tak nak berkumpul hari Jumaat. Dia pilih hari apa? Ghadan, besok, hari Sabtu. Kenapa orang Yahudi pilih hari Sabtu? Sebab orang Yahudi ni perangai dia suka membantah, suka mengingkari perintah Allah dan Rasul. Kemudian alasan orang Yahudi ialah hari Jumaat ialah hari Allah mencipta makhluk, walaupun hari terakhir, tapi seolah bagi mereka itu hari bekerja. Jadi mereka nak hari yang tidak ada kerja dan mereka nak fokus pada ibadat. Itu kisah hari Sabtu kan. Kisah hari Sabtu yang mereka minta kepada Allah untuk beribadat sahaja, tak nak bekerja. Maka Allah uji mereka dengan mendatangkan ikan yang banyak pada hari Sabtu yang kononnya mereka tak nak tangkap ikan. Tapi Allah nak uji, betul tak kamu nak berehat? Betul tak kamu nak beribadat? Maka dia menyalahi sunnah Nabi, iaitu pilih hari Sabtu sebagai hari ibadat mereka. Wan Nasara, dan orang Kristian pula, Nasrani, ba'da ghadin, iaitu selepas hari Sabtu, iaitu hari Ahad. Jadi hari ibadat yang paling utama bagi orang Islam hari Jumaat, bagi orang Yahudi hari Sabtu, dan bagi orang Nasrani ataupun Kristian hari Ahad. Disebut juga dalam hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Huzaifah, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "Adallallahu 'anil jum'ah man kana qablana, fa kana al-yahud yawm as-sabt wa kana lin-nasara yawm al-ahad, faja'a Allahu bina fahadana li yawmil jum'ah." Kata Allah telah menyesatkan disebabkan hari Jumaat beberapa kaum. Allah telah menyesatkan disebabkan hari Jumaat beberapa kaum sebelum kami, kata Nabi. Iaitu orang Yahudi memilih hari Sabtu. Dengan sebab dia pilih hari Sabtu, dia sesat. Sebab dia tidak ikut perintah Allah. Dan bagi orang Nasara, Yaumul Ahad pun sesat juga. Sebab dia memilih hari Ahad, bukan hari Jumaat. Fahadanallah, maka Allah telah memberi hidayat pada kami, kata Nabi, liyaumil Jum'ah, untuk beribadat hari Jumaat. Okey, jadi hari Jumaat ni dipilih sebab apa? Antaranya ialah hari Jumaat, hari terakhir Allah mencipta segala makhluknya. Hari Jumaat Allah mencipta Adam. Hari Jumaat Adam masuk syurga, yang Allah kata udkhulu, masuklah kamu ke dalam syurga. Itu hari Jumaat. Dan hari Jumaat juga Adam dikeluarkan kembali daripada syurga bila dia melanggar perintah Allah. Allah keluarkan Adam daripada syurga, juga hari Jumaat. Hari Jumaat juga adalah berlakunya kiamat. Hari Jumaat juga adalah ada satu saat, satu waktu yang sesiapa yang berdoa pasti mustajab. Bukan hari lain, hari Jumaat. Jadi ada pendapat ulama mengatakan, pendapat paling kuat, waktu hari Jumaat yang doanya mustajab ialah antara selepas asar dan sebelum maghrib. Itu disebut dalam hadis sahih. Dan hari Jumaat juga kita disunatkan supaya perbanyakkan selawat kepada Nabi SAW. Maknanya berselawat pada hari Jumaat dengan berselawat kepada Nabi pada hari lain berbeza. Pahalanya akan lebih berganda-ganda. Kalau hari lain kita berselawat 10 kali, 20 kali, maka hari Jumaat gandakan 20, 30, 50 kali. Semua ni ada hadis. Antara hadisnya ialah sabda Nabi SAW, inna min afdali ayyamikum yaumil jum'ah. Kata Nabi, sesungguhnya hari-hari kamu yang paling afdal, hari kamu yang terbaik ialah yaumul jum'ah, hari Jumaat. Kenapa? Fihi khuliqa Adam. Pada hari Jumaat itu dicipta Adam. Wa fihi qubida. Pada hari itu Adam dimatikan. Wa fihi an-nafkhatu. Pada hari Jumaat juga ditiup sangkakala. Wa fihi as-sa'qatu. Pada hari Jumaat juga berlaku kiamat. Maka Nabi kata, fa'aksiru alayya minas salati fihi. Maka perbanyakkan ke atas aku daripada berselawat.
Selawatlah banyak-banyak ke atas aku. Kenapa? Fa inna salatakum ma'rudatan alayya. Kerana selawat ke atas aku pada hari itu akan dibentangkan kepada aku. Selawat kepada Nabi pada hari Jumaat akan dibentangkan secara khusus kepada Nabi. Ada pendapat mengatakan bila kita berselawat hari Jumaat, mereka akan sampaikan selawat kita kepada Nabi yang berada dalam kubur. Nabi tak tahu siapa berselawat, tapi mereka akan bagi tahu dengan izin Allah. Si fulan bin si fulan telah berselawat kepada engkau wahai Muhammad. Nabi pun akan jawab. Kemudian kata Nabi, sesungguhnya Allah mengharamkan ke atas bumi untuk makan jasad aku. Sebab bila Nabi berkata, selawat kamu pada hari Jumaat dibentang kepada aku, sahabat bertanya, bukankah kamu dah mati dan badan jasad kamu dah hancur? Macam mana selawat dibentangkan kepada mayat yang telah hancur? Maka Nabi jawab, sesungguhnya Allah telah mengharamkan bumi daripada makan jasad aku. Mana jasad Nabi tak akan hancur. Bukan Nabi saja, jasad semua para Nabi tidak akan dimakan oleh tanah sampai kiamat. Maka sebab itulah perbanyakkan selawat pada setiap hari, khususnya pada hari Jumaat. Dan juga dalam hadis lain, Nabi kata, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul Jum'ah. Hari yang terbaik, yang terbit matahari ialah pada hari Jumaat. Padanya khuliqa Adam, dicipta Adam, dan pada hari itu Adam dimasuk ke dalam syurga. Pada hari itu ukhrija minha, Adam dikeluarkan juga daripada syurga. Wala taqumus sa'ah, dan tidak akan berlaku kiamat kecuali pada hari Jumaat. Okey. Itu antara kelebihan hari Jumaat, kita tadabbur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu. Orang-orang yang amanu, mereka beriman. Bila Allah seru wahai orang beriman, maknanya ada sesuatu kebaikan yang Allah nak perintah, yang bila kita perintah, kita patuh, kita taat, itu bukti kita betul-betul amanu, beriman. Dan ataupun ada satu larangan yang Allah nak larang, bila kita patuh, kita tinggal, itulah bukti kita betul-betul orang beriman. Tapi kalau kita dengar ya ayyuhallazina amanu, kita tak dengar, kita tak faham, ataupun kita dengar tapi tak patuh, sebenarnya kita belum orang beriman. Okey, apa perintah Allah? Iza nudia, apabila nudia diseru, apabila diseru lis salati, untuk solat. Apabila diseru untuk solat, min yaumil jum'ati, dari hari Jumaat. Makna apa ni solat Jumaat? Solat Jumaat. Sebab yang diwajibkan semua orang lelaki yang beriman, yang akil dan balik, solat diwajibkan solat berkumpul di satu tempat ialah solat Jumaat, bukan solat yang lain. Okey, apabila diseru untuk solat pada hari Jumaat, fas'au ila zikrillah, fas'au ila zikrillah, maka sahutlah, sahutlah oleh kamu ila zikrillah, kepada tengok saya pernah sebut sebelum ni, bila sebut zikrullah bukan bermakna sebut zikir sebut nama Allah ataupun zikir sebut subhanallah sahaja, tapi zikrullah ni terlalu luas.
Yang paling asasnya ialah zikrullah, ialah ta'atul mun'im, mentaati pemberi nikmat. Zikrullah yang paling asas ialah taat kepada perintah Allah. Sama ada dalam bentuk solat, dalam bentuk lisan, memuji Allah, tutup aurat, tidak mengumpat, itu semua termasuk zikrullah. Dia tidak khusus kepada zikir secara lisan. Dan dalam ayat ni, zikrillah maknanya apa ni? Solat. Ini jelas, bukan berzikir subhanallah, subhanallah. Tapi di sini zikrullah. Mana kita tahu? Tengok ayat sebelum dia. Bila diseru untuk solat Jumaat, maka sahutlah oleh kamu kepada zikrullah, iaitu solat. Kenapa solat dipanggil zikrullah? Kenapa solat dipanggil zikrullah? Boleh buka surah Taha ayat 16. Surah Taha ayat 16. Ada? Sorry, ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana. Kemudian wa fa'budni wa aqimis salata li zikri. Okey. Allah kata apa? Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Tuhan. Apa makna Allah? Iaitu Tuhan yang berhak disembah. Kita dah belajar perkataan Allah kan, lafzul jalalah. Apa makna Allah? Bila sebut Allah Tuhan yang berhak disembah, dan bila sebut yang berhak disembah, dia memiliki semua sifat-sifat yang sempurna. Dia maha mendengar, dia maha melihat, dia maha mengetahui, dia memberi rezeki, dia yang maha menjaga. Bila sebut Allah, jadi Allah beritahu aku sahaja Tuhan yang berhak disembah. Dan Allah tegaskan lagi, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan aku sahaja, ana. Kemudian lepas kamu kenal aku ni adalah Tuhan yang satu-satunya yang berhak disembah, lepas kamu kenal dan yakin, barulah Allah suruh fa'budni. Jadi proses nak sembah Allah mesti didahului oleh ma'rifatullah, kenal Allah. Kalau tak kenal Allah, tiba-tiba beribadat, ibadat tu tak rasa kemanisan. Ibadat tu rasa satu bebanan. Kena kenal betul-betul Allah, kena cinta, barulah fa'budni, sembahlah aku. Kemudian dalam banyak-banyak ibadat tu, semua kehidupan kita adalah ibadat. Bangun pagi sampai tidur balik malam, semua tu adalah ibadat. Tidak ada satu minit pun, bahkan tidak ada satu saat pun yang tidak jadi ibadat. Kalau kita faham tujuan kita hidup, dan kalau kita kenal Allah, kita boleh jadikan seluruh kehidupan kita 24 jam, semuanya ibadat, semuanya pahala. Jadi dalam banyak-banyak ibadat yang paling utama pada wa aqimis salatah. Ini umum. Fa'budni umum. Kemudian wa aqimis salatah khusus. Sebenarnya solat tu dah masuk dalam ibadat. Tapi Allah nak beritahu dalam banyak-banyak ibadat, yang paling utama, yang paling asas ialah solat. Sehingga Nabi kata solat adalah tiang agama. Solat adalah rukun Islam. Solat adalah yang pertama akan disoal. Siapa yang meninggalkan solat, Nabi kata dia telah kafir. Dan apa tujuan solat? Wa aqimis salata li zikri, untuk ingat padaku. Ini maksud dia. Allah sebut mula-mula bila diseru kepada solat Jumaat,
kemudian segeralah kepada zikrullah. Zikrullah di sini maksud solat. Kenapa disebut zikrullah? Sebab solat tu sebenarnya tujuannya untuk ingat pada aku. Waktu dalam satu hadis Nabi sebut seseorang itu akan diberi pahala melalui solatnya bergantung kepada apa? Solat seseorang akan dinilai ganjaran pahalanya berdasarkan apa? Setakat mana dia ingat pada Allah dalam solat. Setakat mana dia faham apa yang dia baca dan dia rasa kebesaran Allah dalam solat. Nabi kata ada dicatat pahala hanya 1/10. Ada dicatat pahala 1/8. Ada dicatat pahala 1/5. Ada 1/4. Ada setengah, separuh. Semua tu bergantung pada apa? Setakat mana kita ingat kepada Allah di dalam solat. Maka sebab tu Allah nak ingatkan solat tu adalah zikrullah. Jadi kalau solat start mula angkat takbir sampai bagi salam fikiran tak ingat pada Allah, sebenarnya dia tak solat. Itu lebih kepada solat orang munafik. Solat munafik ni dia tak akan ingat kepada Allah. Okey? Dan juga Allah sebut dalam surah Al-Ankabut. Okey, tak apalah. Boleh buka sendiri, nanti cek sendiri. Surah Al-Ankabut ayat 45. Saya tak hurai ya, nanti balik buka sendiri. Surah Al-Ankabut ayat 45. Allah kata apa? Wala zikrullahi akbar. Wala zikrullahi akbar. Sebelum ni Allah kata pasal solat. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat tu dapat mencegah kemungkaran dan perbuatan keji. Kemudian Allah kata wala zikrullahi akbar. Zikrullah itulah akbar, yang paling besar. Apa dah? Sebahagian ahli tafsir mengatakan solat. Jadi zikir Allah yang paling besar ialah solat. Sebab itulah bila solat tak betul ataupun tak solat, semua ibadat lain terpadam. Tidak ada nilai. Okey. Jadi segeralah kepada solat. Apa maksud segera ni? Jangan salah faham. Fas'au tu daripada sa'yu. Sa'yu. Dia ada dua makna. Satu makna segera. Seperti sa'i antara Safa dan Marwah. Jadi sa'i itu daripada perkataan sa'yu. Itu makna apa? Segera. Macam mana kita sa'i antara Safa dan Marwah? Segera. Ada tempat kita lari anak kan? Dalam surah Yasin, waja'a rajulun waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Datanglah seorang lelaki daripada hujung kota yas'a. Makna apa? Segera. Sebab apa? Dia nak berdakwah. Berdakwah tak boleh dilewatkan, tak boleh ditangguhkan. Sebab mungkin orang tu mati, ajalnya kita tak tahu. Ada juga Allah sebut dalam surah Abasa wa Tawalla, fa amma man ja'aka yas'a. Allah sebut kisah seorang buta yang datang nak cari ilmu pada Nabi. Adapun man ja'aka, adapun orang datang kepada engkau yas'a. Yas'a daripada sa'yun, iaitu dia datang kepada Nabi untuk menuntut ilmu, untuk bertanya masalah. Yas'a dalam keadaan segera. Itu sa'yun, makna dia segera. Yang kedua, beramal. Sa'yun maksud yang kedua ialah dia beramal. Banyak dalil daripada Al-Quran. Man arada al-akhirah fas'a laha. Siapa yang nak akhirat, fas'a laha, maka dia beramal untuk akhirat. Bukan makna segera. Okey? Jadi fas'au dalam surah Jumaat ni apa maksud dia? Segera ke beramal? Bila diseru untuk salat hari Jumaat, fas'au ila zikrillah. Segera ke beramal? Beramal lah, bukan maksud segera. Sebab dalam satu hadis lain Nabi kata, "Iza ataitumus salah fa'alaikum bis sakinah." Bila kamu mendatangi salat, hendaklah kamu datang dengan tenang, jangan gopoh-gapah. Jadi fas'au tu bukan makna bila dengar azan je kelang kabut tutup kedai terus berlari ke masjid, bukan.
Maksud segera ialah jangan tangguh. Tapi bila nak kemas barang, bila nak pergi, jangan tercungak-cungak, jangan gopoh-gapah. Okey? Maksud dia, jangan tangguh kepada zikrillah. Kemudian wazarul bai'. Wazaru al-bai' dan tinggalkan al-bai'. Al-bai' jual beli. Al-bai' mana jual beli? Kenapa tiba-tiba keluar ayat tinggallah jual beli? Allah tak kata tinggal kerja. Kenapa tinggal jual beli? Adakah semua para sahabat ketika itu berniaga, berjual beli? Sehingga datang perintah khusus, tinggallah jual beli. Dia bukan semua para sahabat berniaga, berjual beli. Tapi Allah nak bagi tahu amalan atau pekerja yang paling susah nak tinggal. Ada orang kerja kerani, ada orang kerja guard, ada orang kerja bawa kereta, ada orang kerja pegawai kerajaan, ada orang berniaga. Jadi kerja apa yang paling susah nak tinggal? Kerja apa? Jual belilah, berniaga. Sebab benda yang kerja yang paling menguntungkan, kadang-kadang untungnya berlipat kali ganda ialah berniaga. Kadang-kadang jual RM1 dapat RM10. Jual satu barang untung RM5,000. Ada. Jadi yang paling susah kita nak tinggal jual beli. Maka Allah sebut yang ni. Kalau jual beli kamu boleh tinggal, kerja lain tak ada masalah. Kalau kerja guard ke, pegawai kerajaan ke, kerani ke, tak ada masalah. Lebih mudah nak tinggal. Kalau jual beli kamu boleh tinggal. Tapi kalau jual beli susah nak tinggal, yang lain, tak payah cakap lah. Sebab itulah Allah puji dalam Al-Quran orang yang berniaga. Bukan pegawai kerajaan, bukan cikgu. Yang Allah sangat puji ialah peniaga yang boleh jaga solat 5 waktu. Yang boleh keluarkan zakat bila cukup masanya. Allah puji. Buka surah An-Nur ayat 37. Surah An-Nur ayat 37. Wa iqamis salah wa ita zakah. Kemudian yakhafuna tataqallabu fihil tengok ini pengajaran besar khususnya kepada orang yang bekerja. Rijalun, Allah puji, lelaki-lelaki sebenarnya umumlah termasuk wanita. La tulhihim, yang tidak pernah melalaikan mereka. Apa dia? Apa yang tak melalaikan mereka? Yang selalu melalaikan manusia, kerja, dan kerja yang paling melalaikan ialah bisnes. Jadi Allah sebut secara khusus ahli perniagaan. Perniagaan tidak melalaikan lelaki ini, dan juga wala bai'un, baik. Dan tidak juga jual beli melalaikan mereka daripada apa? An zikrillah, daripada berzikir pada Allah. Tengah berniaga pun mereka ingat kepada Allah. Mereka tak menipu. Mereka tak ambil peluang. Mereka tak curi tulang.
Sebab apa ni? Dan wa iqamis salah, daripada zikrullah yang umum, mereka juga tidak lalai solat. Walaupun tengah ramai customer, masuk azan zuhur, dia boleh tinggal. Dia boleh tinggal. Dia bukan nampak keuntungan duniawi, tapi dia nampak yang Allah tawarkan lagi besar, lagi kekal abadi. Wa ita'iz zakah, dan tak pernah tak keluarkan zakat. Zakat tepat pada waktu. Dan apa punca? Allah beritahu. Apa punca? Ahli perniagaan ni sangat-sangat mentaati perintah Allah. Sibuk macam mana, kaya macam mana, dia boleh jaga solat 5 waktu di masjid. Bagaimana kita tahu kan, kisah Abdul Rahman bin Auf, kisah Abu Bakar, kisah Osman bin Affan, ini semua ahli korporat. Tapi mereka lebih terkenal sebagai sahabat Nabi, sebagai mujahid, sebagai penginfak yang dermawan, bukan sebagai ahli perniagaan. Ini yang jenis ahli perniagaan yang dipuji oleh Allah. Apa punca? Mereka sentiasa boleh jaga solat 5 waktu. Sebabnya yakhafuna, akidah mereka sentiasa takut. Yauman tataqallabu, takut pada hari yang tataqallabu, berbolak-balik. Fihi, pada hari itu, al-qulub, hati boleh berbolak-balik pada hari kiamat nanti. Suasana pada hari kiamat menakutkan. Hati berbolak-balik, wal absar, dan mata pun terbeliak. Mata terbeliak. Sebab apa? Menunggu keputusan neraka ke syurga, neraka ke syurga. Suasana di padang mahsyar yang panas 50,000 tahun menjadikannya jaga solat walaupun perniagaannya maju. Boleh? Jadi kalau pegawai kerajaan jaga solat, termasuk tak? Termasuklah. Tapi Allah nak beritahu pegawai kerajaan atau pekerja biasa je. Kerja biasa tapi boleh jaga solat 5 waktu, biasa. Tapi bila dia ahli perniagaan yang besar, tengah-tengah orang ramai, customer ramai, masa tu dia boleh berhenti, dia tutup kedai, dia pergi solat. Itu hebat. Okey? Jadi kalau kita berniaga pun tak. Ahli perniagaan, ahli korporat jauh sekali. Dia buat apa? Bersembang je. Itu pun bila dengar azan tak boleh tinggal bersembang. Mana kita teruk sangatlah. Kita jauh sangat daripada zikrullah. Sebab bersembang tak ada untung apa-apa pun. Itu pun saya nak tinggal. Apatah lagi tengah mengumpat. Apatah lagi tengah tengok drama. Tengok drama Korea. Dengar azan pun tak boleh tinggal. Apa kamu untung dapat tengok drama? Berapa ribu untung? Tak ada. Ni yang berniaga lagi besar untung. Dia boleh tinggal. Mana kalau kamu bukan berniaga dan tak ada untung apa-apa pun, buang masa pun tak boleh tinggal, bila dengar azan, kamu dah memang teruk sangat. Tengok bahasa Al-Quran. Al-Quran bagi contoh yang contoh yang paling susah nak tinggal. Bila boleh tinggal, hebat. Kalau yang susah nak tinggal, dia boleh tinggal, yang kecil tu tak ada masalah. Kalau setakat bersembang, tak ada masalah bagi dia. Sebab aku berniaga besar pun aku boleh jaga solat 5 waktu. Takkanlah berniaga kecil, jual goreng pisang je. Jual kacang rebus je. Takkanlah aku tak boleh tinggal solat, nak tukar dengan keuntungan yang sedikit. Okey? Di sini juga pengajarannya apa? Islam langsung tak menghalang kita cari dunia. Tengok. Hari Jumaat ni, kerja apa ni? Berniaga. Berniaga hari apa? Hari Jumaat. Islam kata silakan. Cuma bila dengar azan, berhenti. Itu je. Jadi, siapa yang menganggap Islam ni menolak dunia, dia pergi ke gua apa, duduk ke dalam gua, tak nak bercampur dengan orang, tak nak jadi kaya, dia adalah salah. Dia adalah ajaran yang menyimpang daripada Islam. Tengok, hari Jumaat nak berniaga, silakan. Dan lepasnya Allah beritahu, lepas habis salat pergi sambung bisnes. Kamu nak jadi kaya, silakan. Tapi ingat, jangan lupa perintah Allah. Okey? Okey, kita balik pada ayat kita. Tinggal jual beli. Bila kena tinggal ni? Bila kena tinggal? Dan apa hukum tinggal jual beli? Dua soalan. Bila kena tinggal jual beli?
Yang kedua, apa hukum meninggal jual beli? Okey, kena tinggal jual beli bila dengar azan yang sekarang, azan yang kedua. Iaitu bila khatib naik mimbar, dilaungkan azan hari Jumaat. Itu sebenar azan yang kedua. Tapi dalam ayat ni Allah tak sebut iza nudiya ats-tsani, yang kedua. Allah tak sebut. Kenapa? Sebab zaman Nabi ada satu azan sahaja. Zaman Nabi hari Jumaat satu azan je. Bila tu? Bila masuk waktu, Nabi keluar rumah dia, terus ke mimbar, duduk atas mimbar. Maka dilaungkan azan. Satu azan je hari Jumaat di zaman Nabi. Jadi bila dah zaman Nabi satu azan, yang wajib tinggal jual beli ni azan yang mana? Azan yang bila imam ataupun khatib naik mimbar dan duduk kat situ, kemudian dilakukan azan. Mulai daripada situ, wajib tinggal jual beli. Haram berjual beli. Sekarang ada berapa azan? Ada dua kan? Ataupun secara teknikalnya sebenarnya 3 azan lah. Termasuk qomat. Sebab dalam Islam qomat tu juga adalah azan. Azan. Bila bermula azan yang sebelum masuk waktu ni? Bermula di zaman Osman bin Affan. Bila orang ramai sangat masuk Islam, yang solat Jumaat pun ramai melimpah dan masing-masing sibuk dengan urusan dunia, maka Osman mensyaratkan memulakan azan yang kedua lah. Tapi ikut susunan azan pertama. Iaitu azan sebelum masuk waktu. Dan Osman suruh sahabat azan di tempat yang tinggi di Madinah. Bukan dalam masjid. Cari tempat yang tinggi, kemudian azan. Apa tujuan? Belum masuk waktu. Lebih kurang 15 minit ke ataupun setengah jam sebelum masuk waktu Jumaat. Duduk tempat tinggi, lakukan azan. Apa tujuan? Supaya mengingatkan semua orang yang ramai itu, yang semakin ramai, bahawa solat Jumaat dah dekat. Waktu Jumaat dah hampir, supaya mereka bersedia. Itu bermulanya azan, 2 azan, iaitu ketika zaman Osman bin Affan. Jadi kalau azan pertama sebelum masuk waktu, tak wajib tinggal jual beli. Sekarang berapa azan? 2 juga azan, cuma berbeza. 2 azan yang kita buat sekarang, zaman Nabi pun tak sama. Zaman Nabi 1, kita 2. Dengan zaman Osman bin Affan pun tak sama. Sebab apa? Osman bin Affan, azan pertama sebelum masuk waktu. Azan kedua, bila masuk waktu. Tapi kita sekarang, azan pertama, bila masuk waktu. Jadi tak sama. Dengan sunnah Nabi pun tak, dengan sunnah Osman bin Affan pun tak. Okey, tapi tak salah. Jadi zaman kita sekarang, azan mana yang wajib berhenti jual beli? Azan yang kedua. Azan pertama, bila dilawan azan pertama, walaupun dah masuk waktu, orang nak berjual beli, silakan, jangan larang. Jangan larang. Tapi bila azan yang kedua, khatib di atas mimbar, haram berjual beli. Dan apa hukum jual beli? Ada 2 pendapat. Kalau pendapat Imam Maliki, jual beli itu batal, tak sah. Jual beli itu batal dan tak sah. Kita beli walaupun air apa? Air sirap je, RM1, jual beli tak sah. Kalau penjual ambil duit itu jadi duit haram. Kalau yang membeli pula minum air itu jadi air haram. Sebab jual beli tak sah. Pendapat kedua, jual beli sah, tapi berdosa. Berdosa sebab apa? Sebab langgar perintah Allah. Allah kata, tinggal jual beli, kamu berjual beli juga. Maka berdosa, tapi jual beli sah. Ada 2 pendapat. Jadi bagi lelaki yang dah balik, yang dah akil, yang berakal, pada hari Jumaat bila dilaungkan azan kedua, mulai daripada saat itu tak boleh berjual beli, tak boleh menjual, tak boleh membeli. Kalau nak ambil pendapat Imam Malik, jual beli itu tak sah dan yang kita makan haram, yang penjual ambil duit pun, duit tu jadi duit haram. Tapi pendapat yang paling ringan, jual beli sah, tapi hukumnya berdosa. Kita akan berdosa. Okey? Kalau wanita membeli, sama. Wanita juga membeli, sama. Sekiranya penjualnya adalah lelaki. Sebab lelaki menjual, sebab puncanya wanita yang membeli. Ataupun wanita yang menjual,
yang membelinya lelaki, hukumnya sama. Sebab lelaki itu membeli di waktu haram sebab ada wanita yang menjual. Tapi kalau wanita sama wanita itu tidak haram. Okey? Kenapa kena tinggal jual beli? Sedangkan jual beli kadang-kadang untung dia besar. Jual nasi ayam kan, masa itulah, masa tengah azan, 15 orang queue beratur. Sebelum azan, orang tak ada. Masa azan itulah, ramai datang. Nak buat apa? Nak teruskan, tengok keuntungan yang banyak, ataupun nak tinggal, dan mungkin tak dapat apa-apa. Allah kata, tinggal. Ini Allah nak uji kita, macam tangkap ikan hari Sabtu lah. Allah kata, jangan tangkap, walaupun ikan banyak hari itu. Sebab apa? Sebab yang paling besar ialah Allah kata zalikum, demikian itu iaitu tinggal jual beli khairun, lebih baik, lakum, bagi kamu, in kuntum, sekiranya adalah kamu mengetahui. Kalau kamu tahu, kamu akan tinggal jual beli dengan mudah aja. Kenapa? Sebab tinggal jual beli lebih baik di sisi Allah. In kuntum ta'lamun, sekiranya kamu tahu. Tahu apa ni? Ayat tu macam tergantung. Sekiranya kamu tahu. Tahu apa? Allah tak sebut. Tapi Allah sebut dalam ayat lain. Contohnya dalam surah Ali Imran. Wa ma indallahi khairun lil abrar. Wa ma indallah, apa yang di sisi Allah. Agak-agak apa dia yang di sisi Allah? Goreng pisang ke, burger ke, nasi ayam ke, apa dia? Di sisi Allah pastilah syurga, dan nikmat paling besar ialah melihat wajah Allah. Khairun, jauh lebih baik. Tapi bagi siapa? Lil abrar. Lil abrar, bagi orang yang suka berbuat kebaikan. Ni, sekiranya kamu tahu apa? Tahu ma indallah. Yang ni yang susah ni. Sebab ma indallah tak nampak. Yang di sisi Allah tak nampak. Yang tu yang duk pulun jual ni. Jual burger, jual goreng pisang, untung RM1, untung RM5. Nak banding dengan di sisi Allah, dia utamakan jual beli. Sebab apa? Yang ni, kamu la ta'lamun. Kamu tak tahu, kamu tak yakin. Ini ujian. Ujian. Kalau jual beli pun, Allah kata tinggal, dan di sisi Allah lebih baik. Maka kalau kita tengah siram pokok tiba-tiba dengan azan, nak buat apa? Tinggal siram pokok, sebab yang di sisi Allah jauh lebih baik daripada siram pokok. Kadang-kadang buat apa lagi? Kemas rumah kan? Kemas rumah, tinggal. Kalau nak buat sebelum azan ataupun lepas solat. Sebab apa yang di sisi Allah jauh lebih baik. Berapa ramai yang banyak buat kerja, sibuk kerja waktu solat. Sebab apa? La ta'lamun, dia tak yakin yang di sisi Allah jauh lebih baik. Ini akidah. Siapa tak yakin, dia akan buat yang tak ada nilai lah. Umpama analogi mana? Ada satu kerja gaji dia RM10 satu hari. Ada satu kerja gaji dia RM1 juta satu hari. Tapi realitinya banyak manusia pilih yang kerja satu hari RM10. Yang RM1 juta tu dia tak nampak. RM1 juta tu adalah seumpama apa yang di sisi Allah. Berapa ramai yang tinggal apa yang di sisi Allah yang jauh lebih khairun wa abqa kan? Allah kata apa? Khairun wa abqa. Kadang-kadang baca Quran dengan bersembang. Dia bersembang. Kadang-kadang baca WhatsApp dengan tadabbur Al-Quran. Dia baca WhatsApp. Sebab apa? Kamu sebenar la ta'lamun, kamu tak tahu nilai di sisi Allah. Sebab tu saya pernah sebutkan, ada lelaki bila tengah makan kurma, bila Nabi bagi tahu dia ahli syurga, dia campak kurma tu. Dia campak kurma. Sebab apa?
Ma indallah khairun daripada sebiji kurma. Ada wanita yang sakit sawan, bila dia diberitahu oleh Nabi, kalau kamu sabar, kamu akan masuk syurga. Maka dia rela sabar dengan penyakit itu. Sebab apa? Dalam kepala dia, ma indallah khairun lil abrar. Jadi semoga ayat ni daripada surah Ali Imran, hafal. Tulis besar-besar, letak kat bilik kita, letak ruang tamu kita, letak dapur kita, letak pintu nak masuk rumah, supaya ingatkan, bila aku nak bekerja, yang paling utama aku nak ma indallah, bukan ma indan nas. Okey? Kemudian habis habis. Fa iza qudiyatis solah. Ini banyak kita tengok kan hari Jumaat. Dia berjual beli, jual air, jual goreng pisang, tengah berkhutbah. Sebab dia tak faham, kesian dia. Bukan kaya pun, tak mungkin jadi jutawan jual goreng pisang. Tapi dah lah untuk sikit, ruginya lagi besar. Ruginya lagi besar. Kemudian Allah kata fa iza qudiyatis shalah, maka apabila qudiyat telah selesai solat. Lepas selesai solat Jumaat buat apa? Tidur, berehat? Bukan. Allah kata fantashiru, maka bertebaranlah. Fantashiru dalam bahasa Arab intishar, bertebaran secara sistematik, bertebaran secara teratur. Sebab lepasnya ada ayat yang ke sebelah, famfaddu. Infaddu makna dia bertebaran secara tidak teratur. Jadi Allah kata habis salat buat apa? Fantashiru, bertebaranlah. Maknanya bukan lepas salam tu terus bangun, tak. Maksud lepas salam, lepas tu zikir, solat sunat. Solat sunat lepas Jumaat 4 rakaat. Solat sunat selepas Jumaat, hadis sahih 4 rakaat. Ada riwayat Nabi ke solat 2, ada riwayat Nabi solat 4. Nabi suruh solat 4. Jadi ada pendapat mengatakan selepas Jumaat Nabi buat 2 tu bila? Kalau di rumah. Kalau buat di masjid Nabi buat 4. Tapi pendapat paling kuat, di rumah ke di masjid, selepas Jumaat solat ba'diyahnya 4 rakaat. 4 rakaat. Adapun sebelum Jumaat, majoriti ulama mengatakan tidak ada solat sunat qabliyah. Saya ulang, bagi lelaki dan bagi ibu-ibu yang ada suami, ada anak lelaki, tolong sampaikan. Bagi sebelum Jumaat, sebahagian besar ulama, majoriti ulama mengatakan tidak ada solat sunat qabliyah Jumaat. Yang ada ialah berdasarkan hadis sahih, solat sunat mutlak. Nabi sebut dalam satu hadis, siapa yang mandi di awal Jumaat, kemudian dia pergi awal ke masjid, kemudian design masa untuk buat kerja masak-masak. Okey, jangan design sekarang. Kemudian dia mandi awal, dia pergi solat di masjid awal, belum masuk waktu, dia solat, kata Nabi. Dia solat sekadar yang dia mampu. Maknanya kalau waktu awal lagi, sempat solat 4, dia solat 4, 2-2 lah. Kalau masa panjang lagi, dia solat 6, 2-4-6. Kalau panjang lagi, dia solat 8. Dan kemudian, bila khatib naik mimbar, mana masuk waktu, dia pun berhenti solat, dia dengar khutbah. Lepas dia dengar khutbah, kemudian dia solat Jumaat. Maka Nabi kata diampunkan dosanya selama 1 minggu, campur 3 hari. Apa dia buat? Pertama, mandi hari Jumaat. Yang kedua, dia pergi awal. Yang ketiga, dah solat sunat. Solat sunat apa ni? Bukan qabliyah Jumaat. Solat sunat mutlak. Waktu solat ni sebelum masuk waktu. Kalau qabliyah, setelah masuk waktu. Dan Nabi tak pernah solat sunat qabliyah. Nabi bila keluar rumah, dengar, bila Nabi keluar rumah hari Jumaat, makna dah masuk waktu. Dan bila Nabi keluar rumah, terus Nabi naik mimbar. Bila Nabi naik mimbar, terus azan.
dan lepas azan Nabi khutbah. Mana ada waktu Nabi solat qabliyah? Tak ada. Jadi pendapat paling kuat, tidak ada sunat qabliyah Jumaat. Yang ada solat sunat mutlak sebelum masuk waktu Jumaat. Berapa rakaat? Terserah. Ada sahabat buat 6, ada sahabat buat 8, mengikut kemampuan dan masa. Sebab itulah kalau kita pergi masjid hari Jumaat, ada jenis orang, dia pergi solat, kemudian habis rakaat dia sambung. Habis 2 rakaat dia sambung. Tengok, muka bukan Melayu. Biasanya siapa ni? Orang India, orang Bangladesh. Sebab mazhab dia pegang pada hadis ni. Dan hadis tu sebenarnya hadis sahih. Orang Melayu pula, bila masuk masjid, solat 2 rakaat, dia tu masjid. Lepas tu, dia duduk. Bila dia bangun? Bila qamat. Lepas duduk tu terus tidur je. Lepas tu qamat, tersedar, baru bangun. Sebenarnya itu kurang menepati sunnah. Okey? Jadi lepas solat Jumaat 4 rakaat, sebelum solat sunat mutlak beberapa rakaat mengikut kemampuan dan masa. Okey. Jadi sebelum Jumaat berniaga, habis solat Jumaat, zikir dan solat sunat, fantashiru, bertaburalah fil ardi, di bumi. Kemudian wabtagu, dan carilah. Pergi bertaburan ni buat apa ni? Wabtagu, dan carilah. Carilah oleh kamu min fadlillah, dari rezeki Allah. Tengok. Fadlillah ni secara umumnya anugerah Allah. Tapi tengok konteks ayat. Kadang-kadang dalam konteks ayat, fadlillah makna rezeki. Kalau ayat ni, wabtaghu min fadlillah, mana rezeki lah tu. Sebab tadi kamu dah pergi cari akhirat. Bila keluar masjid, cari apa? Cari rezeki. Bila ni? Lepas solat Jumaat. Jangan lepas solat Jumaat berehat. Jangan lepas solat Jumaat tidur. Jangan lepas solat Jumaat balik rumah. Subhanallah. Mana Islam suruh kita sentiasa bekerja. Cuma jangan sampai melalaikan kita. Ini yang kita belajar dalam surah apa tu? Dalam surah apa yang Allah kata kepada Nabi, dan perintah itu sebenar untuk semua. Bila selesai satu kerja, teruskan kerja lain dengan penat. Surah apa tu? Kalau tak ingat surah, sebut ayat. Kalau tak ingat ayat, sebut surah. Kalau tak ingat dua-dua, tak payah sebut. Surah apa ni? Allah kata, wahai Muhammad, selesai satu kerja, terus buat kerja lain dengan penat. Mana? Al-Insyirah, betul. Nur Zihan. Ayatnya? Fa'idha faragta fansab. Allah kata, fa'iza, maka apabila faragta, selesai satu kerja, fansab, buat kerja lain sampai penat. Maka dalam surah Al-Jumu'ah menghuraikan maksud ni. Bila kamu buat berniaga, kemudian masuk waktu Jumaat, salat Jumaat. Habis salat Jumaat, sambung lagi berniaga. Maknanya Allah nak beritahu dalam Islam tidak ada rehat. Tidak ada rehat. Rehat yang sebenar ialah di akhirat besok. Rugi ya. Setiap saat kita boleh buat pahala, kita boleh tinggikan darjah kita di syurga, tiba-tiba kita berehat. Rugilah. Kalau kat dunia kita tahu ada peluang nak naik pangkat, ada peluang nak naik gaji, kita tak akan buang masa. Maka di akhirat ada peluang nak naik gaji, ada peluang nak tinggikan darjah setiap saat. Bila kita buang masa, kita adalah orang yang rugi. Kita tidak cerdik. Okey? Jadi lepas habis solat Jumaat, berzikir, solat sunat, kemudian bertaburan. Pergi cari rezeki lagi. Fadlillah adalah rezeki. Sebab tu bila kita masuk masjid, kita minta apa? Berdoa masuk masjid. Allah maftahli abwaba rahmatika. Kita minta rahmat. Ya Allah, bukalah untuk aku pintu-pintu rahmat Engkau. Bila nak masuk masjid, nak rahmat Allah supaya solat kita khusyuk, supaya memberi ketenangan dalam hidup kita. Tapi bila keluar masjid, kita baca doa apa? Allahumma inni
Allahumma ftahli abwabi, Allahumma inni as'aluka min fadlika. Ya Allah, aku mohon kepada engkau min fadli. Jadi bila nak masuk minta rahmat, bila nak keluar minta rezeki. Jadi tak salah nak cari rezeki, tak salah. Tapi jadilah lelaki yang dalam surah An-Nur ayat 37, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah. Jadilah lelaki yang berniaga tapi tak pernah melalaikan perniagaannya, tak pernah melalaikannya daripada waktu solat 5 waktu. Tak pernah mengabaikannya untuk solat berjemaah di masjid. Tak pernah mengabaikan tanggungjawabnya sebagai bapa, sebagai suami, sebagai hamba Allah, sebagai pendakwah. Silakan berniaga. Dan bahkan di musim haji, boleh tak kita berniaga? Ya, boleh. Allah sebut. Buka surah Al-Baqarah. Buka surah Al-Baqarah. Ayat 198. Okey. Ada sahabat dia rasa macam peluang untuk berniaga di Mekah sebab orang ramai. Tapi dia rasa takut salah, takut berdosa. Maka turun ayat ni. Allah kata apa? Laisa alaikum, tidak ada ke atas kamu junahun, dosa. Tidak ada dosa, tidak jadi dosa. Antabtaru. Ni, tabtaru iaitu kamu mencari fadlan. Fadlan di sini maksud rezeki, sama dengan surah Al-Jumu'ah. Tidak menjadi dosa musim haji kamu pergi Mekah sambil-sambil tu berniaga, cari rezeki, bukan dosa. Tapi ingat selepas ayat tu, fa iza afattum min arafatin fazkurullah. Bila kamu pergi bertolak daripada Arafah ke Muzdalifah, jangan lupa berzikir dan taat kepada perintah Allah. Jadi nak berniaga tak salah. Yang salah berniaga sampai lupa pada Allah. Jadilah perniagaan itu untuk kita semakin dekat kepada Allah, untuk menjadikan peluang kita dapat pahala lagi banyak dengan hasil perniagaan. Kemudian Allah kata apa? Wazkurullah. Wazkurullah, dan ingatlah oleh kamu kepada Allah. Katsira, banyak. La'allakum, supaya kamu berjaya ataupun beruntung. Okey, apa pengajaran dia? Cuba tengok masa nak pergi solat Jumaat, Allah kata bila dia suruh solat Jumaat, berhenti berniaga, pergi zikrillah kepada solat. Allah tak sebut pun. Bila nak pergi solat, berzikirlah pada Allah banyak-banyak. Allah tak sebut. Tapi bila habis solat, pergi cari dunia, pergi cari rezeki, Allah pesan, sebutlah Allah banyak-banyak. Ingatlah Allah banyak-banyak. Kenapa? Kenapa? Sepatut kita ingat Allah banyak-banyak di mana? Masa nak pergi solat, masa dalam masjid, ataupun masa nak cari rezeki. Apa jawapan dia? Cik Roslan, Sufyan, Sulaiman.
Sufyan Sulaiman daripada sempurna. Soalan dia, mana yang patut kita ingat Allah banyak? Masa duduk dalam masjid ke masa berniaga? Masa cari rezeki? Bersyukur pada Allah sentiasa dan cari rezeki. Belum menjawab soalan. Masa kerja lalai. Jawapannya ialah wajib ingat pada Allah sepanjang masa dan banyak. Dalam surah Al-Ahzab Allah kata, ya ayyuhallazina amanu uzkurullaha zikran katsira. Itu umum. Wahai orang beriman, ingatlah pada Allah zikran katsira, dengan ingatan yang banyak. Itu umum. Maksud apa tu? Dalam masjid pun kena ingat Allah banyak, di luar pun kena ingat banyak. Tapi soalannya, kenapa masa Allah seru pergi salat Jumaat, Allah tak pesan zikir Allah banyak-banyak? Bila nak cari dunia, Allah pesan, ingatlah Allah banyak-banyak. Sebabnya, bila kita dah nak pergi solat, kita dah tinggal dunia. Bila tinggal dunia, mudah untuk kita berzikir pada Allah. Mudah untuk kita buat amal kebaikan. Sebab gangguan dah tak ada ataupun dah kurang. Maka Allah tak pesan. Memang kamu nak berzikir pun duduk dalam masjid. Dan tak ada tipu daya, tak ada goda-menggoda, tawaran apa semua tak ada. Fokus. Jadi Allah tak pesan. Tapi bila nak cari dunia, di situlah bermulanya ujian. Di situlah banyak manusia lupa pada Allah. Maka Allah pesan. Bila nak cari rezeki, bila nak cari dunia di luar, cabarannya sangat besar, ujiannya sangat kuat, syaitan yang lagi menggoda, maka pertingkatkan zikir kamu sebagai benteng. Dan kebaikannya apa lagi? Bila kita berniaga cari rezeki, kita semakin ingat pada Allah. Apa kebaikan? Kalau kita berniaga, kita tak akan menipu. Berapa ramai peniaga yang menipu, jual buah yang tak elok, kan? Harga yang sepatut sekian, dia jual sekian. Sebab apa? Tidak ada zikrullah katsira. Cuba bayangkan, kalau lepas salat Jumaat, semua cari rezeki, semua takut pada Allah. Semua selamat daripada ditipu. Tapi yang semua ramai kena tipu sebab berniaga dalam keadaan tidak ada takwa kepada Allah. Cantik tak Islam? Cantik. Islam tak menghalang kamu berniaga. Islam tak menghalang kamu menjadi kaya. Tapi Islam menghalang kamu daripada mencari dunia sehingga meninggalkan akhirat. Kemudian, la'allakum tuflihun. Maksudnya apa? Supaya dengan ini kamu berjaya. Dengan apa ni? Dua, bila habis solat di masjid, Allah suruh dua. Satu, berniaga, teruskan cari rezeki. Yang kedua, Allah suruh zikir. Okey, yang mana menjadikan orang itu berjaya? Dengan berniaga ke dengan zikir? Subhanallah. Kaedahnya, tengok yang paling dekat, iaitu uzkurullah. Jadi yang punca manusia berjaya, zikrullah. Pasti berjaya. Tapi kalau berniaga biasanya apa? Berniaga biasanya lalai. Tak ada jaminan. Tak ada jaminan kalau berniaga berjaya. Tak ada jaminan. Tapi kalau zikrullah, ada jaminan. Mesti berjaya. Jadi beruntunglah orang berniaga, orang kaya, tapi boleh jaga solat 5 waktu. Sentiasa jaga zikir pagi dan petang. Sentiasa menjaga aurat. Beruntunglah dia, sebab Allah kata, la'allakum tuflihun. Dan rugilah. Rugilah orang yang berniaga sampai lupa solat, sampai tak pergi masjid, sampai tak sempat nak zikir, tak sempat nak baca Quran. Rugilah kamu. Marilah kita sama-sama menjadi orang yang sentiasa berzikir pada Allah bila qiyaman ketika berdiri, qu'udan ketika duduk, dan wa ala junubihim dan ketika berbaring. Sama ada tengah berniaga ke, kadang-kadang berniaga sambil berdiri, kadang-kadang berniaga sambil duduk, kadang-kadang berniaga sambil baring online, kan? Tapi zikrullah mesti ada bersama. Okey? Kita berhenti setakat ayat yang ke-10. Kita ada satu ayat lagi, kita habiskan minggu depan dan kita bagi pengajaran surah Al-Jumu'ah.
Mana soalan? Kelebihan? Kelebihan ke keburukan? Kalau tinggal okey. Kelebihan mati hari Jumaat sebenarnya ada hadis, tapi hadis dhaif. Siapa yang mati malam Jumaat ataupun hari Jumaat ada kelebihannya, tapi hadis tu adalah hadis yang dhaif. Kalau ikut pendapat Syekh Saleh Utsaimin, sebenarnya tak boleh jadikan hujah. Kenapa? Satu, hadis tu ulama pertikaikan kesahihannya. Yang kedua, dia manusia ni dapat kelebihan dengan sebab usaha, dengan sebab beramal. Kalau setakat mati malam Jumaat, dia tak ada usaha, tak ada amal apa-apa. Kemudian mati pula ditakdirkan Allah, bukan pilihan dia. Jadi kelebihan mati hari Jumaat ataupun malam Jumaat tidak boleh dijadikan hujah. Satu, sebab hadis itu tak sahih, sebagai ulama pertikaikan. Yang kedua, kalau kita nak kelebihan dalam Islam, kalau nak kelebihan dunia pun kena bekerja keras. Tak kalah nak kelebihan dalam Islam, sekadar kebetulan mati di tempat itu ataupun pada waktu tertentu, maka dapat kelebihan. Ya, ada pendapat mengatakan betul, silakan. Tapi saya lebih condong kepada mati hari Jumaat ataupun malam Jumaat tidak ada kelebihan. Yang ada kelebihan, mati dalam keadaan iman, walaupun hari Isnin. Maka sebab tu Nabi mati hari Isnin. Para sahabat tak ramai pun mati hari Jumaat. Tapi mereka lah mati yang paling mulia. Sebab mereka mati dalam keadaan beriman kepada Allah. Mereka mati dalam keadaan mengorbankan segala kerehatan hidup harta mereka untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan duk sibuk nak mati hari Jumaat tapi tak ada kebaikan pun untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bila azan kedua kita berhenti. Tapi selepas solat Jumaat kita dapati banyak duit di tempat niaga sebab orang membeli secara maknanya dia pergi solat Jumaat tapi ada orang beli barang, tak boleh. Hukumnya pun tak boleh. Dia tetap berdosa sebab kita tak tahu siapa yang membeli masa tu. Dan mungkin dia membeli itu lelaki, dan mungkin dia membeli waktu khatib membaca khutbah. Maka hukumnya penjual tu tetap berdosa. Apa hukum kepada si pembeli tersebut? Hukum dia berdosa lah. Sebab dia biarkan orang membeli di waktu dilarang oleh Allah. Kepada penjual, duit yang ditinggalkan semasa solat adalah halal, lagi berkat. Kepada penjual, duit yang ditinggalkan, tak, kalau penjual tu lelaki, mana penjual tu tetap berdosa. Kalau ambil pendapat kedua, jual beli sah tapi berdosa, maka penjual pun berdosa. Tapi kalau ambil pendapat yang pertama, jual beli tu batal sebab jual beli di waktu yang dilarang, maka penjual tu bukan setakat berdosa tapi jual beli dia tak sah. Kalau dia makan makanan yang dibeli, maka makan benda yang haram. Kalau ambil pendapat yang paling tegaslah. Okey, umur berapakah umur sesuai untuk didik anak lelaki? Umur yang paling sesuai ialah yang disebut oleh Nabi SAW, "Allimu awladakum as-salata wa hum sab'un sinin." Ajarlah anak kamu salat ketika mereka berumur 7 tahun. Jadi nak ajar salat, termasuklah salat Jumaat ataupun salat jemaah, waktu sesuai ialah 7 tahun. Itu arahan Nabi. Nabi tak sebut ajar anak kamu Jumaat, ajar anak kamu Jumaat, tak. Ajar anak kamu salat. Merangkumi semualah cara solat yang betul, iaitu termasuklah solat Jumaat, termasuklah solat jemaah. Waktu sesuai ialah 7 tahun. Jadi kalau bapa bertanggungjawab, dia selalu biasakan bawa anak dia solat Jumaat dan solat Jemaah ketika anaknya masih kecil lagi. Jangan masa kecil tak bawa, kemudian masa besar baru nak ajak. Masa tu dah degil. Masa tu dia dah seronok dengan tak pergi masjid, jadi susah. Dalam keadaan bila solat Jumaat boleh ditinggalkan? Okey, saya tak sebut tadi. Yang boleh ditinggalkan solat Jumaat. Yang tak wajib solat Jumaat lah. Pertama, wanita. Yang kedua, kanak-kanak. Yang ketiga, hamba. Walaupun dia lelaki. Yang keempat, orang yang sakit. Yang kelima, orang yang musafir. 5 golongan ni boleh meninggalkan solat Jumaat. Tapi kalau kita musafir, kita pergi satu tempat tu,
dan kita kebetulan duduk tak jauh daripada masjid, kita dengar azan, maka pendapat paling kuat dia kena solat Jumaat sebab dia telah mendengar azan. Bolehkah meninggalkan semua zikir yang lain untuk fokus berselawat kepada? Tak, jangan tinggal. Dia, kalau kita nak fokus pada selawat, berapa ribu nak selawat ni sampai tak sempat nak zikir lain? Sempat. Jadi jangan tinggal zikir pagi, zikir petang. Zikir pagi tu makna setiap pagi, tak ada kecuali. Lagi pula zikir pagi tak lama, sekejap je. Selawat pun kita nak selawat berapa banyak sangat? Sempat, ada 24 jam, jangan tinggal. Apa beza maksurat? Oh, saya dah jawab semalam, kelas yang lepas. Maksurat dengan zikir pagi petang, maksurat ni ada bercampur aduk dengan hadis yang dhaif. Tapi zikir pagi petang ni hampir semua adalah sahih. Jadi utamakan buku zikir pagi dan petang. Adakah ayat ini khas untuk solat Jumaat sahaja? Dia, ulama mengatakan ayat ni memang khas untuk solat Jumaat. Adapun solat jemaah 5 waktu, ada hadis-hadis yang lain. Yang Nabi kata nak bakar rumah siapa yang tak pergi solat jemaah. Jadi untuk solat jemaah ada dalil lain daripada hadis, tapi ayat ni khas untuk solat Jumaat. Adakah dalil boleh tinggal solat Jumaat 3 kali? Ada hadis, Oh, dalil boleh tinggal solat Jumaat. Bukan boleh tinggal. Apa dalil, apa hukum orang tinggal? Ada hadis sahih, siapa tinggal solat Jumaat 3 kali berturut-turut, dia adalah termasuk orang munafik. Hadis sahih. Adapun siapa tinggal solat Jumaat 3 kali berturut-turut, dia menjadi kafir, saya tak jumpa hadis. Tak jumpa hadis. Wallahualam. Untuk solat Jumaat, sebaik-baiknya solat sunat 4 rakaat. Bagaimana pula solat sunat ba'diyah selepas solat zuhur? Tak, solat sunat ba'diyah selepas zuhur hari lain dah. Hari Jumaat tidak adalah solat sunat ba'diyah. Jadi solat sunat ba'diyah selepas zuhur, ada hadis 2 rakaat, ada hadis 4 rakaat. Yang 2 rakaat selepas zuhur tu, hadis dia, siapa yang solat sunat 12 rakaat, antaranya 2 rakaat selepas zuhur, Allah bina untuknya sebuah istana di syurga. Satu lagi hadis, siapa solat 4 sebelum zuhur, qabliyah sebelum zuhur 4, ba'diyah selepas zuhur 4, maka diharamkan ke atasnya api neraka. Jadi siapa nak solat 4 selepas zuhur pun betul, siapa nak solat 2 pun betul. Cuma kelebihannya berbeza. Orang wanita yang menunggu suami solat Jumaat, bolehkah wanita ini berjemaah sama di masjid? Wanita boleh solat Jumaat, tapi tak wajib. Wanita yang afdal solat di rumah. Jadi daripada tunggu dalam kereta, lebih baik tunggu dalam kereta. Sebab di Malaysia ni masjid biasanya penuh melimpah. Kalau wanita pergi tu macam ambil hak lelaki. Jadi pada pandangan saya, wanita tak payahlah pergi solat Jumaat di Malaysia. Sebab masjid dah melimpah. Hari Sabtu atau hari 7 banyak tercatat dalam kitab. Tak faham, tak ada soalan dah. Boleh jelaskan lagi solat sunat mutlak? Solat sunat mutlak tu kita boleh solat bila-bila masa kecuali selepas subuh dan selepas asar. Apa makna mutlak? Mutlak ni macam air mutlak lah. Solat mutlak ni makna solat yang tidak ada sebab. Kalau kita ambil wuduk kemudian masuk masjid, kita pun solat tahiyatul masjid, itu ada sebab. Kalau orang tanya boleh jawab, kamu solat apa? Solat tahiyatul masjid. Tapi solat mutlak ni semata-mata nak solat, tak ada sebab. Sebab tu dipanggil solat mutlak. Dan semua waktu kita boleh solat mutlak kecuali selepas subuh, waktu lepas subuh tu sekejap, kemudian waktu lepas asar. Soalan 2 hari Jumaat, hari bekerja di negeri. Ayah tiada di rumah untuk bawa anak lelaki ke masjid. Kesannya anak banyak culas untuk solat Jumaat. Komen Ustaz. Dia susah. Kalau dah bapa bekerja, anak duduk kat rumah, dia kena pesan pergi dengan kawan, pergi dengan jiran, ataupun kalau boleh bapa balik kalau tempat kerja tak jauh. Kalau tak boleh juga, carilah kerja
yang boleh memastikan anak dia dibimbing untuk solat jemaah dan solat Jumaat. Carilah kerja lain. Sebab kerja kamu yang paling utama bukan cari rezeki. Kerja kamu paling utama, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada neraka. Rezeki Allah dah tetapkan, tapi nak selamatkan anak daripada neraka, kamu kena usaha sendiri. Jadi utamakan yang utama. Rezeki itu di mana-mana ada, tapi nak didik anak, kita sendiri bertanggungjawab. Boleh saya tahu berapa hadis sahih mengenai kelebihan malam Jumaat? Berapa hadis sahih? Saya setakat yang saya tahu satu hadis sahih mengenai kelebihan malam Jumaat. Adakah sunnah membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumaat? Ya, ada hadis Nabi kata siapa membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, maka akan diberi cahaya kepadanya antara dua Jumaat. Hadisnya ada ulama kata sahih, ada ulama kata dhaif. Tapi tak apa, sebab bila ulama berbeza antara sahih dengan dhaif, kita boleh amalkan. Dan bila sebut hari Jumaat, bila bermula masuk waktu maghrib hari Khamis. Maknanya start daripada malam Jumaat kita dah mula baca surah Al-Kahfi. Hadis larangan berjual beli di dalam masjid, apakah termasuk dalam kawasan? Tak. Yang dilarang jual beli dalam masjid, tempat solat. Adapun beranda di luar kawasan yang berpagar tak termasuk larangan. Tapi kalau hari Jumaat dilarang semua sekali. Siapa yang wajib solat Jumaat, sama ada dalam masjid, kawasan masjid, di luar pagar masjid, maka diharamkan berjual beli bila dilakukan azan yang kedua. Solat Jumaat jika ditinggalkan kerana tugasnya menyelamatkan, boleh, tak ada masalah. Itu darurah. Kalau kerja dia menyelamatkan orang, maka boleh ditinggalkan solat Jumaat. Okey, kita baca sikit hadis. Hadis daripada kitab At-Taharah, daripada syarah Bulughul Maram. Hadis yang ke-133. Wa an qala al-musannif rahimahullah wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna al-yahuda kanu idza hadatil mar'atu fihim lam yu'akiluha. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam isna'u kulla syai'in illa nikah. Maksudnya daripada Anas radhiyallahu anhu katanya, sesungguhnya orang Yahudi, jika seorang wanita dalam kalangan mereka mengalami haid, mereka tidak akan makan bersama. Ini perangai orang Yahudi, perangai buruk orang Yahudi apa dia? Dia menganggap haid itu satu hina, satu kehinaan. Jadi bila wanita tu datang haid, dia pulau wanita tu tak duduk bersama, tak makan bersama. Berbeza dengan Islam. Islam memuliakan wanita walaupun datang haid, boleh makan bersama, duduk bersama, tidur bersama pun boleh. Yang tak boleh ialah yang Nabi sebut ni. Faqala Nabi SAW isna'u kulla syai'in illa nikah. Maksudnya daripada Anas radhiyallahu anhu katanya, sesungguhnya orang Yahudi jika seorang wanita dalam kalangan mereka mengalami haid, mereka tidak akan makan bersama, tidak bergaul. Mereka pulau pula. Bahkan kalau darah haid, wanita ataupun isteri mereka kena pakaian mereka akan potong baju tu yang kena darah tu. Begitu sekali mereka anggap wanita tu hina bila datang haid. Tapi Nabi kata apa? Lakukan segala perkara, semua perkara pada wanita yang datang haid kecuali berjima'. Nak bergaul, nak berpeluk, nak tidur bersama, nak buat apa-apa semua boleh kecuali berjima' sahaja. Cuba tengok fikul hadis. Hadis ini menjelaskan tentang sikap orang Yahudi yang melampau terhadap wanita yang mengalami haid. Apabila wanita Yahudi mengalami haid, maka mereka akan dipulau dengan tidak akan makan bersama, tidak akan dihampirinya, malah mereka tidak akan tinggal serumah dengannya. Dia letak kat luar ataupun hantar balik rumah keluarga perempuan. Apabila pakaian mereka terkena najis haid, mereka akan menggunting ataupun memotongnya. Nak bagi tahu manusia ni tak hormat wanita kecuali orang Islam saja, kecuali agama Islam. Ia berbeza dengan sikap dan pandangan Islam terhadap wanita haid. Melalui hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa seorang suami boleh melakukan apa sahaja terhadap isterinya yang kedatangan haid sebagaimana yang dibolehkan sebelum kedatangan haid, kecuali persetubuhan. Ia bermakna mereka boleh makan minum bersama, tidur bersama,
malah boleh bercumbuan dan sebagainya. Ada satu hadis, ketika Aisyah datang haid, Nabi baca Quran, dan ketika itu Aisyah duduk di atas riba Nabi, sedangkan Aisyah sedang haid. Menunjukkan apa? Tak ada masalah. Perdengarkan Al-Quran kepada wanita yang datang haid lagi bagus daripada pulau dia. Hadis ini juga merupakan penjelasan kepada firman Allah Ta'ala yang berbunyi, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurna. Maksudnya, katakanlah haid itu adalah satu kotoran. Betul, haid itu kotoran. Oleh itu hendaklah kamu menjauhkan diri daripada wanita pada waktu haid. Maksud ayat Quran ni jauh diri, kata ahli tafsir, ialah tidak berjima. Bukan pulau. Bukan tidak duduk dekat. Boleh duduk dekat, boleh berpeluk, boleh bercium. Yang tak boleh ialah jangan dekat ni, makna tak boleh bersetubuh. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Jadi ulama menyatakan maksud menjauhkan diri daripada wanita haid dalam ayat tersebut adalah tidak menyetubuhinya dalam tempoh haid. Selain itu, mereka boleh melakukan apa saja selain persetubuhan, termasuk berseronok, bergoras senda, bercumbu dan sebagainya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Namun ulama berselisih pendapat tentang batasan. Boleh bergaul, boleh bercumbuan, tapi ulama beza pendapat. Ada kata ada batas-batasnya. Tentang batasan pergaulan dan perhubungan dengan wanita yang sedang haid, dan akan disebut dalam hadis yang akan datang. Hadis ini juga membatalkan dan menghapuskan amalan orang Yahudi yang mengharamkan pergaulan dengan wanita haid secara mutlak. Malah mereka menganggap wanita haid adalah najis dan hina. Sekaligus menunjukkan bahawa agama Islam ialah agama yang amat memandang tinggi dan menghormati kaum wanita, termasuk wanita yang mengalami haid. Pengajaran hadis, pertama, harus melakukan apa saja terhadap wanita haid seperti bergurau, senda, bercumbu, kecuali bersetubuh. Yang kedua, diharamkan bersetubuh dengan wanita yang mengalami haid. Yang ketiga, darah haid adalah najis dan wajib dibersihkan dari tubuh badan dan pakaian. Yang keempat, Islam suatu agama yang sederhana dan toleransi berbanding dengan agama Yahudi dan Nasrani yang bersikap melampau terhadap kaum wanita. Kemudian hadis 134, kita sambung. Ada soalan lagi ya? Boleh. Mana soalan dia? Okey. Bolehkah membaca ataupun memegang Al-Quran ketika haid? Ulama beza pendapat. Pendapat paling kuat dan pendapat majoriti tak boleh. 4 mazhab tak boleh pegang Al-Quran ketika haid. Imam Bukhari kata boleh, tapi 4 mazhab kata tak boleh. Atas dia apa? Boleh tak baca surah Al-Kahfi secara sikit-sikit? Contoh 30 ayat sepanjang Jumaat, dapat fadilah ke? Ya, dapat. Sebab Nabi kata siapa baca surah Al-Kahfi hari Jumaat, Nabi tak kata baca surah Kahfi sekaligus. Jadi kalau kita sibuk sangat, boleh pecah-pecah. 30 ayat pagi, 30 ayat zuhur, lepas tu akhir sekali lepas asar. Tapi yang terbaiknya habiskan terus. Sebab kita biasa baca mesej habis, tengok drama sampai habis. Pernah tak tengok drama berseri, potong-potong 10 minit, lepas tu 10 minit, kan? Jadi yang terbaiknya baca sampai habis. Sebab satu surah tu biasanya cerita lengkap. Kalau kita baca sikit-sikit, cerita tu terputus. Okey, bolehkah membaca surah Jumaat, katakan lepas Jumaat bertaburlah. Mana ni? Surah Jumaat katakan lepas Jumaat bertaburlah cari rezeki. Macam mana ya? Macam mana? Kalau lepas solat, kalau kita bekerja, sebenarnya bukan berniaga saja. Siapa saja dan kerja apa sekalipun, pegawai ke, berniaga ke, guard ke, bila dengar azan Jumaat, berhenti pergi solat Jumaat. Bila habis Jumaat, bertaburan, maksud apa? Masing-masing balik kerja asal. Kalau kamu guard, pergilah kerja guard. Jangan pula pergi berniaga, kacau orang pula. Yang kalau kamu kerja pegawai kerajaan, pergilah.
Kalau kamu bos di syarikat, pergilah kat syarikat tu. Itu maksud bertaburan. Sambung kerja yang kamu buat sebelum Jumaat. Dah. Habis ya? Okey. Kelas Asmaul Husna yang sepatut hari Sabtu ni tak ada sebab saya pergi keluar. Dan kita akan besok Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad tak ada kelas sampai hari. Kita akan sambung hari Isnin insya-Allah pukul 10.30 pagi insya-Allah. Sekian, kita sama-sama tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.